warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ketujuh akan membahaskan atau membentangkan tentang tajuk tingkah laku agresif. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Saiful Akmal, bermemerah host dengan Komentari 049650, juga Sabira binti Abdul Hadi 049467, Nur Hidayani binti Sulaiman 050569, Nur Anissa binti Ishaq 050449, dan juga Nurul Adlina binti Nawawi 050041, serta Nurul Nazira binti Cirus 049469. Suitcase. Hey, sit down! Hey! Excuse me, girl. I just bought that. Get anything done around Big here. fella! Makes me Hey, sick. hey, look at that! Oh, that's right. Our family's there. When do you leave? Kevin, I'm on the phone. When do you come back? Must be really bad. No, we're not bringing the dog. Put it in the kennel for the... Adapter thing. No, I didn't have time to do that. Well, how am I supposed to shave in France? Aunt Leslie stepped on one and almost broke her neck. He was in the garage again playing with the glue. My new fish hooks? I can make ornaments out of the old ones. A voltage adapter? Here's a voltage adapter. You're kidding. Agresif pada definisinya ialah sebarang tingkah laku yang dirancang untuk mencederakan orang lain atau individu lain. Dalam erti kata lain, apa sahaja tindakan yang diambil dengan motif melepaskan rasa marah dalam apa jua manifestasi sekalipun. Saya Nurul Adlina binti Nawawi, nombor matrik 050041. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kajian yang dijalankan berkenaan dengan tingkah laku agresif. Terdapat pelbagai kajian yang telah dijalankan oleh pakar-pakar psikologi yang memfokuskan kepada tingkah laku agresif. Namun, dalam pembentangan kali ini saya hanya akan memfokuskan kepada beberapa kajian sahaja. Yang pertama adalah kajian yang telah dilaksanakan oleh Ernest Bass pada tahun 1961. Dapatan daripada kajian Ernest Bass, agresif merupakan suatu gerak balas atau tingkah laku yang memberi rangsangan berbahaya kepada organisma lain atau sebarang gerak-geri yang memberi ketidakselesaan kepada seseorang individu. Manakala, dalam kajian Bandura, Park and Slaby pada tahun 1983, mereka merungkaikan bahawa agresif merupakan satu label sosial yang berkaitan dengan tingkah laku atau gerak balas seseorang terhadap individu yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada kajian Crick and Dodge yang dijalankan pada tahun 1996. Dalam kajian Crick and Dodge ini, kita akan dapati terdapat beberapa sikap atau karakteristik atau personaliti yang boleh didapati daripada seseorang yang bertingkah laku agresif. Baiklah, karakteristik yang pertama adalah seseorang yang bertingkah laku agresif percaya dan yakin bahawa dia akan memperolehi ganjaran melalui perlakuan agresifnya tersebut. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak, dia bertindak agresif. Dia mengamuk, dia menangis kerana inginkan mainan daripada ibu bapa kanak-kanak tersebut. Jadi, bila dia mengamuk, dia menangis, dia buat perangai itu, ibu bapa dia akan surrender lah, akan bagi je mainan dekat kanak-kanak tersebut. Jadi, kanak-kanak tu akan ada satu mindset yang bila dia bertindak sedemikian, dia akan dapat something daripada mak ayah dia. Maksudnya dia akan dapatlah apa yang dia nak tu. Jadi dia akan, kalau dia bertindak agresif macam ni, dia akan dapat ganjaran. Jadi lepas pada ni, dia akan buat lagi lah untuk memperolehi lebih banyak ganjaran ataupun segala apa yang dia nak daripada ibu bapa kanak-kanak tersebut. Okey, karakteristik kedua yang dirungkai oleh Crick and Dodge ialah individu tersebut percaya bahawa dia akan memperolehi kejayaan dengan lebih pantas. Okey, kita ambil contoh situasi pertama tadi. Okey, sebelum ini kanak-kanak tersebut merupakan seorang kanak-kanak yang baik, yang taat akan segala perintah ataupun arahan daripada ibu bapa mereka. Maksudnya, kalau dia nak apa-apa pun, kalau mak ayah dia kata tak, tak lah, dia taat je. Tiba-tiba suatu hari, kanak-kanak tersebut dia bertindak agresif untuk mendapatkan apa yang dia nak. Contoh dia nak mainan tadi kan. Sebelum ni dia taat, tapi suatu hari tu, mungkin sebab dia dah tak dapat tahan ataupun dia nak sangat mainan tu, jadi dia pun bertindak sedikit agresif. Dia menangis, dia mengamuk, dia buat perangai. Jadi apabila situasi itu berlaku, maksudnya apabila dia bertindak agresif macam tu, mak ayah dia terus bagi
apa yang dia nak. Terus bagi mainan tu kan, sebagai contohnya. Terus bagi mainan tu untuk melegakan dia, meredakan dia daripada menangis tu. Jadi dia akan, kanak-kanak tersebut dia akan terfikir macam, oh selama ni dia taat dengan mak ayah dia. Kalau dia nak apa-apa, kalau mak ayah dia kata taklah. Tiba-tiba hari ni dia menangis sebab dia nakkan mainan tu, mak ayah dia terus bagi je. Jadi orang kata proses dia nak dapat something daripada mak ayah dia tu lebih mudah, lebih cepat. Jadi dia okey, lepas pada ni kena menangis lah, kena mengamuk lah kalau nak apa-apa daripada mak ayah dia. Seterusnya, tingkah laku agresif dapat mempertingkatkan harga diri seseorang dan tidak akan membahayakan individu lain secara tetap. Okey, Crick and Dodge mendapati seseorang yang sering bertingkah laku agresif ni, dia dapat mempertingkatkan harga diri dia dari sehari ke sehari. Okey, selain itu, seseorang yang bertingkah laku agresif ni tidaklah bermaksud setiap kali dia bertingkah laku agresif tu dia akan membahayakan orang lain. Maksudnya walaupun dia bertindak agresif tapi tak semestinya dia membahayakan individu lain. Okey, ni akan dikira sebagai jenis-jenis tingkah laku agresif lah. Dia tak semestinya agresif tu dalam erti yang membahayakan individu lain. Dia ada pelbagai. Jadi yang ni topik jenis tingkah laku agresif ni kawan saya akan rungkaikan sekejap lagi. Dapatan terakhir yang boleh didapati daripada kajian Crick and Dodge berkenaan tingkah laku agresif ini ialah individu yang berkelakuan agresif kebiasaannya akan menunjukkan keupayaan dalam mengawal penentangannya tanpa menghiraukan tanggapan dan perasaan orang lain. Okey, maksudnya kat sini, bila dia dah mula bertindak agresif tu, dia tak fikir dah apa orang sekeliling dia akan fikir tentang dia. Maksudnya dia tak fikir dah ibu bapa dia mungkin akan marah dan malu akan tindakan dia tu. Dia tak fikir dah mungkin akan melahirkan macam-macam persepsi lah kan. Dia tak fikir dah, yang penting yang dia tahu dia nak capai sesuatu. Ada sesuatu yang dia perlu capai melalui tindakan agresif dia itu. Jenis tingkah laku agresif terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama instrumental dan yang kedua matlamat. Tingkah laku agresif instrumental iaitu penyerang proaktif bertujuan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, seorang kanak-kanak mencederakan kanak-kanak yang lain untuk memperoleh permainan atau untuk memenangi sesuatu perlawanan. Manakala tingkah laku agresif matlamat iaitu penyerang reaktif bertujuan untuk mencederakan pihak lain. Contohnya, seorang kanak-kanak mencederakan kanak-kanak yang lain kerana benci dan iri hati terhadap mereka. Penyerang reaktif ini mempunyai sikap bermusuhan yang tinggi dan agresif berbanding penyerang proaktif. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang tingkah laku agresif dari sudut pembelajaran sosial. Satu kajian yang dijalankan oleh Mills dan Rubin 1990 dan Parker dan Salby 1983 mendapati bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan tingkah laku agresif di kalangan kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak ini lazimnya dibesarkan dengan cara yang lebih tegas dan kasar. Tindakan ini dibuat kerana dianggap jantina lelaki harus dilatih dengan lebih agresif dan berkelakuan proaktif supaya tingkah laku agresif yang dipupuk itu dapat melengkapkan kemampuan mereka untuk menghadapi masalah yang lebih besar dan lebih mencabar apabila dewasa nanti. Selain daripada itu, Bandura secara individunya menyatakan bahawa tingkah laku agresif di kalangan kanak-kanak akan kekal sehingga mereka dewasa. Sekiranya mereka sentiasa berkelakuan suka mendapatkan sesuatu dengan cara memaksa. Dorongan tingkah laku agresif ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu dorongan tenaga bantuan dan pengajaran, kedua ialah dorongan peniruan dan ketiga ialah dorongan naluri. Bagi dorongan tenaga bantuan dan pengajaran ni, nama Azizi pada tahun 2004, dia menyatakan bahawa sekiranya sesuatu tingkah laku tertentu telah diberikan ganjaran, maka individu tersebut akan mengulanginya pada masa depan. Jika individu tersebut telah dihukum, maka individu tersebut tidak akan mengulanginya pada masa lain. Kita boleh tengok daripada satu contohlah perlakuan seseorang anak ni yang asyik dan leka bermain permainan game di rumah.
sekiranya ibu bapa tersebut bertindak dengan memberi larangan ataupun dia mengeluarkan satu seruan ataupun satu challenge terhadap anak-anak tu, di mana sekiranya anaknya itu berjaya untuk tidak bermain permainan game pada satu tempoh, ataupun anak tersebut berjaya mengurangkan tempoh yang dia selalunya bermain, maka anak tersebut akan dapat hadiah. Daripada situ anak tu akan seronok lah untuk menyahut seruan tu, sebabnya dia percaya dia akan mendapat hadiah yang dia layak tu. Daripada sini kita boleh tengok tenaga dorongan, iaitu tenaga ibu bapa, dia boleh dia bertindak sebagai satu mekanisme dalam tingkah laku agresif. Kedua ialah dorongan peniruan. Kalau kita tengok, dorongan peniruan ni dia ada dalam semua tingkah laku, termasuk tingkah laku agresif. Sebab kita boleh tengok kanak-kanak ni dia cenderung untuk meniru pelakuan apa yang berlaku di sekelilingnya, seperti contoh perilaku makan, perilaku bercakap, perilaku bertindak. Proses ini akan terjadi apabila kanak-kanak tu dia akan memperhatikan apa yang berlaku di sekelilingnya, maka selepas itu dia akan meniru pelakuan tersebut secara tidak sedar. Oleh itu seharusnya kanak-kanak tersebut hanya boleh meniru perilaku agresif yang dibenarkan saja, seperti perilaku yang dibenarkan saja dalam satu situasi. Contohnya kalau situasi yang mudarat lah ataupun mendesak. Dan kanak-kanak tu seharusnya tidak mempraktikkan tingkah laku agresif yang tidak sepatutnya, macam contohnya melawan cakap ibu bapa, bergaduh tumbuk dengan rakan sekelas dan lain-lain. Terakhir ialah dorongan naluri. Sigmund Freud pada tahun 1930 ada menyatakan bahawa keagresifan berlaku disebabkan oleh naluri biologi yang mewujudkan musuh dorongan kebebasan. Daripada situ kita boleh lihat bahawa manusia ni dia mempunyai tanggapan antara dua dorongan, iaitu dorongan membina ataupun dorongan memusnahkan. Kedua-dua dorongan tersebut boleh diaplikasikan berdasarkan kesesuaian keadaan. Dorongan semula jadi ataupun naluri mati yang boleh timbul dalam satu keadaan tu adalah biasa. Namun naluri ini tetap akan mewujudkan dorongan kebebasan dalam satu situasi. Seterusnya, kita bergerak kepada faktor yang mempengaruhi tingkah laku agresif. Faktor yang pertama ialah jantina. Kajian daripada Libet dan Boran pada tahun 1972, Peterson dan Bell 1970 mendapati bahawa kanak-kanak lelaki lebih agresif daripada perempuan. Proses sosialisasi peringkat awal telah dibentuk tentang peranan sesuatu jantina. Sebagai contoh, sejak daripada bayi lagi, kanak-kanak lelaki dibesarkan oleh ibu bapa untuk menjadi seorang yang mempunyai personaliti yang lasak. Mereka digalakkan oleh ibu bapa untuk mengambil bahagian dalam acara dan aktiviti sukan yang berbentuk agresif. Manakala, kanak-kanak perempuan pula diasuh untuk menjadi seorang individu yang mempunyai personaliti yang lembut. Kebiasaannya, ibu bapa akan memberikan anak patung untuk bermain dan dibelai. Keadaan ini sudah tentu mempengaruhi anak-anak apabila ia semakin besar dan menjangkau remaja. Faktor yang kedua ialah tingkah laku ibu bapa. Ibu bapa menunjukkan tingkah laku yang kasar apabila berhadapan dengan anak-anak yang enggan mendengar nasihat. Hukuman yang keras yang diberikan akan memberikan kesan yang negatif kepada anak-anak dan menimbulkan perasaan benci dan dendam terhadap orang lain. Akibatnya, mereka akan menggunakan tingkah laku agresif untuk membela diri dengan bertindak kejam kepada orang lain tanpa menghiraukan akibatnya. Seterusnya ialah pendapatan ibu bapa.
Ibu bapa yang berpendapatan rendah dan sederhana biasanya menggunakan hukuman fizikal untuk mendisiplinkan anak mereka yang bertindak agresif. Mereka juga bertindak agresif untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi konflik yang berlaku. Kebiasaannya, mereka akan menggalakkan anak-anak memberikan respon yang kasar apabila diganggu atau dicabar oleh rakan sebayanya. Kemerosotan ekonomi juga menyebabkan golongan miskin bersikap dan berkelakuan antisosial. Faktor yang keempat ialah persekitaran. Pengaruh persekitaran seperti media massa dapat mempengaruhi tingkah laku agresif. Sebagai contoh, televisyen, akhbar dan majalah. Menurut kajian Greenberg pada tahun 1972 di London, berkaitan hubungan kekerapan menonton babak ganas di televisyen dengan tingkah laku agresif menunjukkan kanak-kanak lebih cenderung meniru kelakuan agresif daripada mengawal diri apabila melihat kelakuan tersebut di televisyen. Sifat agresif akan meningkat apabila kanak-kanak lelaki percaya bahawa lakonan televisyen itu sebagai kejadian sebenar. Boss, I'm going through all your private stuff. You better... Woof. Who is it? Go out of here. All right, Johnny. But what about my money? At 10%. Too bad AC ain't in charge. It's out. Hey, Yella, no good keister off my property. Keep the change. Faktor yang terakhir ialah faktor dalaman diri individu. Okey, dalam faktor ni kita dapat lihat ada dua kajian. Pertama, kajian daripada Muhammad Mansur yang dijalankan pada tahun 1985. Okey, antara faktor ataupun punca kepada terjadinya tindakan agresif yang berpunca daripada dalaman diri individu tersebut adalah pertama, tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa, guru dan masyarakat. Kedua, iri hati. Ketiga, dengki terhadap kejayaan orang lain. Okey, sifat marah dan dendam yang ada ni merupakan faktor dalaman yang kerap menyebabkan seseorang melakukan tingkah laku agresif. Kajian yang kedua ialah kajian yang telah dijalankan oleh Russell pada tahun 1968. Okey, dalam kajian ini, Russell mendapati bahawa kekecewaan dan kegagalan yang dihadapi oleh individu dan penghinaan daripada orang lain akan menyebabkan timbulnya tingkah laku agresif untuk memuaskan hati yang kecewa. Okey, maksudnya dekat sini, sebagai seseorang individu yang mungkin mengalami kegagalan ataupun ada sedikit kekecewaan terhadap beberapa situasi yang berlaku. Jadi untuk menutup rasa kecewa, menutup rasa duka tu, mereka memilih untuk bertindak agresif. Jadi dapat disimpulkan bahawa ibu bapa ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin tingkah laku kita di masa akan datang. Okey, saya sambung dengan slide yang seterusnya, iaitu mengenai langkah pengawalan tingkah laku agresif. Terdapat 3 langkah pengawalan tingkah laku agresif, iaitu yang pertama, teknik dan kemahiran sebagai panduan untuk ibu bapa, iaitu tidak berlakunya paksaan terhadap anak-anak, sebaiknya menggunakan kata-kata yang baik. Seterusnya, menenangkan anak-anak yang bersikap melampau dan memberi respon yang positif dan galakan kepada anak-anak. Yang kedua adalah pendidikan. Sekolah hendaklah mewujudkan suasana yang aman dan tenteram, menubuhkan unit perkhidmatan seperti PRS ataupun pembimbing rakan sebaya di sekolah. Dan yang ketiga adalah menggalakkan pelajar untuk meluahkan perasaan tanpa menyakiti orang lain. Maksudnya pelajar diberi kebebasan untuk memberitahu apa yang dia rasa. Okey, yang ketiga, kaedah intervensi sosial kognitif, iaitu memupuk sikap empati terhadap rakan-rakan, mengelakkan konflik dan mencari solusi dengan baik, dan menunjukkan keburukan dan kesan negatif perbuatan agresif tersebut.